Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Edith Richard, pelajar Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah, ambilan Januari 2025 dari OUM Cawangan, Johor. Untuk tugasan HPEF 2103 Psikologi Pendidikan, kami ditugaskan untuk menghasilkan video pendek yang menjelaskan satu konsep penting dalam psikologi pendidikan. Selamat datang ke sesi latihan profesional kita hari ini. Dalam sesi ini, kita akan membincangkan cara menggunakan kaedah perencahan scaffolding dalam pengajaran untuk membantu pelajar memahami konsep yang lebih kompleks secara beransur-ansur. Kaedah perencahan ini berasal daripada konsep zon perkembangan proksimal ZPD yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky pada tahun 1978. Prinsip utama konsep ini ialah pelajar boleh mencapai tahap pembelajaran yang lebih tinggi dengan bantuan dan bimbingan sebelum mereka dapat menguasai secara sendiri. Dalam konteks bilik darjah, guru bertindak sebagai penyokong yang memberikan bimbingan sehingga pelajar mampu berdikari dalam memahami sesuatu konsep. Hari ini kita akan meneroka 5 strategi utama dalam penggunaan kaedah perencahan yang boleh dimanfaatkan oleh guru bagi meningkatkan pemahaman pelajar dalam proses pembelajaran. Strategi 1, menggunakan soalan bimbingan. Salah satu cara paling mudah untuk melaksanakan perencahan dalam pengajaran ialah dengan menggunakan soalan bimbingan. Soalan ini bertujuan untuk menggalakkan pemikiran kritis dan membantu pelajar membina pemahaman mereka sendiri. Sebagai contoh, dalam pengajaran matematik mengenai pecahan, daripada bertanya berapakah hasil tambah 1/2 dan 1/4, guru boleh bertanya, bagaimana kita boleh menukar pecahan kepada penyebut yang sama? Atau, apakah langkah pertama yang perlu kita lakukan sebelum menjumlahkan dua pecahan? Dengan bertanya soalan bimbingan, pelajar digalakkan untuk menghubungkan maklumat sedia ada dengan konsep baharu dan membina kefahaman secara logik. Strategi 2, memberikan model dan contoh. Strategi kedua ialah memberikan model dan contoh sebelum meminta pelajar mencoba sendiri. Guru boleh menunjukkan contoh konkret atau demonstrasi langkah demi langkah bagi membantu pelajar memahami konsep dengan lebih jelas. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, jika pelajar perlu menulis karangan, guru boleh menunjukkan contoh perenggan yang baik dan menjelaskan mengapa struktur ayat dan penggunaan perkataan dalam contoh tersebut berkesan. Dalam subjek sains, jika pelajar perlu memahami konsep sistem peredaran darah, guru boleh menggunakan gambar raja atau simulasi untuk menunjukkan bagaimana darah mengalir melalui jantung dan organ lain. Memberikan model dan contoh membolehkan pelajar mempunyai rujukan visual dan konseptual sebelum mereka mencoba sendiri. Strategi 3, menyediakan sokongan bertahap. Dalam strategi ini, guru secara beransur-ansur mengurangkan bantuan apabila pelajar semakin yakin dan mahir. Proses ini dikenali sebagai pendekatan I do, we do, you do. I do, di mana guru menunjukkan bagaimana sesuatu tugas dilakukan sambil menerangkan setiap langkah. We do, guru dan pelajar bekerja sama dalam menyelesaikan tugas tersebut dengan bimbingan guru. Yang ketiga yaitu you do. Pelajar mencoba sendiri dengan pemantauan dan sokongan minimum daripada guru. Sebagai contoh, dalam pengajaran matematik, jika pelajar belajar tentang persamaan linear, guru boleh terlebih dahulu menyelesaikan sesuatu soalan di papan putih sambil menerangkan langkah-langkah yaitu I do. Seterusnya, guru meminta pelajar menyelesaikan soalan lain secara berkumpulan dengan bantuan guru, yaitu we do. Akhirnya, pelajar mencoba sendiri tanpa bantuan guru, yaitu you do. Dengan menggunakan pendekatan ini,
Pelajar berasa lebih yakin dan kurang cenderung untuk berasa tertekan kerana mereka mendapat sokongan secara berperingkat. Strategi 4. Menggunakan petunjuk visual dan sumber interaktif bagi pelajar yang menghadapi kesukaran memahami konsep abstrak. Penggunaan petunjuk visual dan sumber interaktif dapat membantu mereka membina kefahaman dengan lebih baik. Sebagai contoh, dalam subjek geografi, untuk mengajar topik bentuk muka bumi, guru boleh menggunakan peta digital atau simulasi 3D untuk menunjukkan bagaimana gunung, sungai, dan daratan terbentuk. Dalam mata pelajaran matematik, guru boleh menggunakan manipulatif seperti blok, pecahan, atau alat interaktif dalam talian seperti GeoGebra untuk membantu pelajar memahami konsep yang sukar. Petunjuk visual ini membolehkan pelajar melihat hubungan antara konsep secara lebih jelas, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap sesuatu topik. Strategi 5. Memberikan maklum balas berterusan dan dorongan positif. Strategi terakhir ialah memberikan maklum balas berterusan dan dorongan positif kepada pelajar sepanjang proses pembelajaran. Maklum balas yang berkesan bukan hanya menyatakan sama ada jawapan betul atau salah, tetapi juga menerangkan bagaimana pelajar boleh memperbaiki jawapan mereka. Sebagai contoh, jika pelajar memberikan jawapan yang salah dalam soalan matematik, guru boleh berkata, "Saya nampak Anda cuba menggunakan langkah yang betul, tetapi ada kesilapan dalam pengiraan. Mari kita semak semula langkah kedua ini bersama." Dorongan positif seperti pujian dan pengiktirafan atas usaha pelajar juga penting. Pelajar yang merasa dihargai dan disokong akan lebih cenderung untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa. Kesimpulannya, kaedah perencahan adalah teknik pengajaran yang sangat berkesan dalam membantu pelajar membina kefahaman mereka secara beransur-ansur. Melalui soalan bimbingan, model dan contoh, sokongan bertahap, petunjuk visual serta maklum balas positif yang berterusan, guru dapat membantu pelajar mencapai tahap pembelajaran yang lebih tinggi dengan lebih yakin dan berkesan. Sebagai pendidik, kita perlu sentiasa fleksibel dalam pendekatan pengajaran kita agar setiap pelajar mendapat peluang untuk berjaya. Saya berharap agar strategi yang dikongsikan dalam video ini membantu dalam pengajaran di Bilik Darjah. Terima kasih kerana menyertai sesi ini. Sekian saja pembentangan dari saya.